the management of this Mikhail as a president, me as a vice-president, and one Polish brother who stayed in Poland, vice-president. The controlling management is Polish movie Tomasz Miśkiewicz, one other member is Mamet Kalidow, who is well known in Poland. He's a sportsman and MMA fighter. He's also Chechen refugee. Obecnie polski mufti, currently Polish mufti Tomasz Miśkiewicz he's staying now in Malaysia, but he has separate program. He was invited, as I understood, by Malaysian government. But tomorrow we will have we'll be together. We will have also presentation and speeches together. It will take place in. Islamic Center near the National Masjid. Okay, so my brothers will mention about this in a while. But now we wanted to say thank you for our Malaysian community who is supporting. From me, privately, I could add that I noticed that Malaysian people are very nice, and it is my experience. I can see that I could learn this patience and this peacefully Malaysian people have. It is very beautiful, and I'm glad to arrive to invite me right his way and to give me this opportunity to be here. Other thing is that I am ready to Malaysian women cities in Kuala Lumpur. We would like to say thank you for your attention. If someone has any question, please ask us. InsyaAllah mungkin ada soalan dalam 2-3 minit daripada jemaah surau. Tetamu kita daripada Poland dan Chechnya. Yang sebelah kanan saya ni daripada Chechnya, pelayan Chechnya yang berada di Poland, dan sebelah sana nanti rakyat Poland sendiri. Mungkin ada soalan kepada mereka. Okay, sambil-sambil saya akan ceritakan sedikit keadaan di mana perjalanan Muslim Care di Muslim Care bersama dengan tetamu kita daripada Poland dan rakyat Chechen. Sekarang ni insyaAllah dalam tempoh seminggu kita akan bergerak untuk membuat pertemuan dengan beberapa pihak di Malaysia, dan kita akan buat sedikit kutipan dana. Dan dengan sebab itu, tujuannya kita buat kutipan dana ini adalah untuk membeli, yang pertama sekali untuk membeli pusat Islam di Warsaw, Poland. Ada satu pusat Islam yang sekarang ini menjadi tempat kepada penyebaran agama Islam di sana, pendidikan, ibadah dan seumpamanya. Dan sekarang ini pusat Islam itu berada di atas tanah yang keluasannya 16,000 kaki persegi, dan pusat Islam itu sekarang hendak dibeli oleh orang bukan Islam. Sekiranya kalau kita tidak membeli pusat Islam tersebut, maka pusat kepada penyebaran agama Islam di Poland akan hanya tinggal
angan-angan sahajalah, dan tidak termakbullah kita punya matlamat kita, cita-cita kita untuk menyebarkan agama Islam di sana melalui ayat di sana. Dan kita memang sangat memerlukan tempat tersebut untuk pemusatan segala aktiviti yang berkaitan dengan Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, jumlah harga untuk membeli pusat Islam tersebut sekitar 1.5 juta, dan kita nak bayar awal ni, kita nak bayar down payment sekitar 10% dan memerlukan dana sekarang ni. Yang kedua, untuk tujuan dakwah. Kebanyakan di sana ada pelajaran tasnya yang kita sering kali doa dalam doa kita, Allahumma ansuril Islam wal muslimin fi Shishan. Sekarang ni salah seorang rakyat dia berada di hadapan kita dan menempuhi sangat-sangat getir satu masa dahulu. Dan sekarang ni mereka berada di Poland, ada di kemah-kemah dan sebagainya. Dan ini antara pusat Islam yang kita nak jadikan tempat kepada penyebaran agama kita dari sudut ibadah, pendidikan dan seumpamanya. Dari sudut dakwah. Yang ketiga, nak jadikan juga pusat Islam ni sebagai tempat pemusatan untuk pembekalan makanan halal. Kat sana memang susah untuk dapat makanan halal. Kalau dapat makanan halal pun sangat mahal. Kita tahu di Eropah ni kebanyakan tempat dia, bila nak beli makanan halal tu memang mahal harganya. Jadi di antaranya kita akan jadikan tempat kepada pengumpulan dan pembekalan makanan halal di sana. Dan yang terakhir sekali, kita tahu di sana ada juga student kita yang belajar, dan kita nak jadikan ini adalah salah satu wasilah untuk mereka memberikan sumbangan dalam bentuk amal dan kebajikan di Poland, insya-Allah. Itu sahaja. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian bolehlah memberikan sumbangan dalam bentuk wakaf. Tak kisahlah dalam dalam jumlah yang berapa sekalipun. Cuma kalau kita ada di sini sijil wakaf ni yang selepas ni mungkin akan diedarkan, cuma kita buat belakang sana, kita buka dalam bentuk tak kisah berapa jumlah sekalipun nak bagi, tak ada masalah. Cuma kita akan buat dalam bentuk wakaf. Nak bagi RM10 ke RM20 tak kisah. Dan insya-Allah kita akan buat kegiatan akan buat di belakang sana, insya-Allah. Dan untuk makluman, mereka berdua ni datang ke Malaysia. Selepas ini akan bergerak ke pusat Islam di Jawi. Esok insya-Allah akan bertemu dengan mufti wilayah, dan wakil daripada mereka selain mereka berdua ada mufti Poland. Sekarang ni berada di Putrajaya, dan insya-Allah akan bersama esok hari berjumpa dengan mufti wilayah. Kita akan ada pertemuan, dan selepas itu kita akan ada beberapa lagi tempat untuk kita buat kutipan dana. Itu sahaja, insya-Allah. Mungkin ada soalan kepada Mikael. Macam mana session ni boleh lari ke Poland, sebab jauh sangat session ke Poland, jauh kan? Macam mana dia sampai ke Poland? Dia boleh jauh session kan? Dia dekat bawah tu. Macam mana dia boleh sampai ke Poland? Larian tu. Untuk makluman yang berada Mikael, dia akan cakap bahasa Poland. Sebabnya dia boleh cakap bahasa Arab. Cuma kalau cakap bahasa Arab dia tak boleh pergi lebih jauh. Kalau saya nak terjemah boleh, cuma dia tak boleh nak dalami bahasa Arab tu. Dan dia cakap bahasa Poland, dan kawan sahabat dia akan translate dalam bahasa Inggeris. Okay, tuan-tuan pun perempuan boleh cakap bahasa Inggeris direct kepada orang, lagi baik kan. Okay. Poland is the first country in Europe which is the closest to Poland. I mean, the first country in United Europe, the closest to Russia. Refugees from Caucasus region and also from Chechnya, Dagestan, and many other districts. In the Tataria, they are also staying in other countries like Germany, France.
to those countries like English and German, France and others, people who are migrating, they are usually from better status families. They are richer, they have money for organized transport, organized visa, for them it's easier. To Poland is easier to get and is cheaper because they can go by Belarus border, which is the longest border with Poland. They can access easily without any travels, and after they are accessing to Polish territory, they are request to refugee status. This is the cheapest and the easiest way to get to Europe, get to Poland. So that's why most of those refugees from Chechnya, not only from Chechnya, because Serbian terrorists and other Muslim people who are staying there, but Chechens are the highest number, yes. But that's why in Poland those refugees in the worst situation, because they are from poor families, they sacrifice a lot also, or they lost everything in the countries during the war, because Russia invaded Chechnya 2 times, I remember. They are staying in Poland, and their situation, that's why their situation is the most difficult. Okay, terima kasih. Satu soalan saja sempat insyaAllah. Dan lakukan soalan yang boleh jumpa dengan mereka sempat insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan sekalian, insyaAllah kita akan tamatkan forum atau perwacanan kita ini insyaAllah. Dan mudah-mudahan selepas ini masing-masing yang ada sumber kewangan yang lebih bolehlah sumbangkan. Kerana yang kita faham bahawasanya adalah bentuk ataupun istilah yang kita panggil sebagai sumbangan duit kita ni, dia tak sama dengan pengorbanan. Sumbangan, kalau kita belajar bentuk sumbangan ni, dia tak sama dengan bentuk atau istilah pengorbanan. Apa bezanya? Bezanya adalah bila kita sebut dengan sumbangan ni, duit kita yang lebih. Duit kita yang lebih. Kalau kita nak jadikan status ataupun ubah kepada bentuk pengorbanan tu, sampai ke tahap duit kita tu bukan kita guna duit yang lebih kita tu, tapi kita guna duit yang kita perlukan untuk kerja lain, tapi kita sumbangkan duit tersebut untuk umat Islam yang memerlukan. Itulah bentuk pengorbanan yang sebenar. Kalau kita nak sumbang dengan duit yang lebih kita tu, kita akan bagi ataupun kita istilahkan sebagai sumbangan semata-mata. Kalau kita nak lebih tinggi lagi, dia punya martabat pahala di sisi Allah Ta'ala tu, nak kepada tahap pengorbanan tu, duit kita yang lain nak guna untuk tujuan yang lain, kita sumbangkan kepada masalah umat Islam, itu dipanggil dengan pengorbanan. Itu panggil dengan pengorbanan, insya-Allah. Masing-masing boleh sumbangkan ataupun mengorbankan sedikit duit, insya-Allah. Selepas ini kita buat kutipan Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan